Orang Melayu tidak juga hebat. Saudara pergi ke Terengganu, negeri yang paling kaya di semenanjung Malaysia, ya, sehingga kan diumumkan minggu lepas Petronas untung bersih 70 bilion. Itu daripada bumi perut Terengganu. Tapi malangnya 99.5% orang Melayu Terengganu adalah orang yang paling miskin di semenanjung ini. Saya ulangi, 99.5% orang Terengganu, orang Melayu, mereka lah yang paling miskin di semenanjung, ya, diuruskan oleh Pertubuhan Kebangsaan Melayu. Jadi di manakah kalau menyatakan dia nak membela dan mertabatkan Melayu, tiba-tiba contohnya Melayu Terengganu, Melayu yang paling dhaif. Betul? Betul. Kalau dia kata nak bela Islam, Islam hari ini kita lihat hanya sekadar 3 masjid saja. Jadi untuk itu ulama-ulama 13 bernasihat dengan ulama pimpinan 13 daripada PAS berbincang senario politik Malaysia tak dapat tidak kena berhalusiasi. Maka kita menandatangani perjanjian yang mana Pertubuhan Kebangsaan Melayu tak pernah bertanda tangan dengan MCA, tak pernah ada persefahaman dengan MIC. Itu sebab hari ini pimpinan MCA masih boleh kritik dan caci maki Islam. Kita lihat di Tun Tenang baru-baru ni, apabila Cikgu Nurmala Sudirman tak mau nak bersalam dengan orang Cina laki-laki, maka Choi Solek beritahu, ni Presiden MCA beritahu, ini calon PAS banyak sombong. Calon PAS dia kata banyak hidung tinggi, bongkak angkuh di depan Muhyiddin Yassin. Kita tanya balik, apa sebab dia angkuh sombong? Sebab dia tak mau salam sama orang Cina laki-laki. Cikgu Sudirman jawab balik, aku bukan tak salam dengan orang laki-laki Cina, orang laki-laki PAS aku tak salam. Kerana ini adalah tuntutan Islam. Di depan itu ada Muhyiddin yang bersama dengan MCA tak pernah nak ajar MCA apa dia benda Islam, sehingga kan benda yang bab kecil ini pun yang semua orang tahu pun dia tak dijelaskan. Dan kita lihat bagaimana di Putrajaya hari ini bekas Presiden MCA Ling Leong Sik didakwa menipu 4 orang pemimpin Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Semasa Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, ketika itu Ling Leong Sik menjadi Menteri Pengangkutan dan Presiden MCA. Ada projek PKFZ melibatkan wang rakyat 12.5 bilion. Maka Ling Leong Sik ketika itu telah menipu Dr. Mahathir, menipu Pak Lah, menipu Najib dan menipu Muhyiddin sejumlah 1.08 bilion. Didakwa di Mahkamah Putrajaya sekarang ini. Jadi untuk itu kita lihat bagaimana MCA duduk dalam Barisan Nasional, dia boleh perkudakan pimpinan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu sejumlah 1.08 bilion, sedang didakwa di Mahkamah Persekutuan. Teruk daripada itu, timbalan dia Chan Kong Choi, bila dia ambil alih Menteri Pengangkutan, dia tipu Presiden Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu hari itu dan juga Perdana Menteri Malaysia Pak Lah. Dia tipu dia 1.2 bilion. Projek yang sama. Jadi saudara tengok bagaimana hari ini kalau Pertubuhan Kebangsaan Melayu kata nak bela Islam, nak bela Melayu, akhirnya tidak terbela. Di Perak, saudara-saudara, di mana tempat yang Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu kuat, di situlah tempat orang Melayu merempat. Saya ulangi, di mana mereka bertahun-tahun menjadi wakil rakyat di Lenggong, di Larut, tempat-tempat yang ceruk-ceruk begitu, di situlah tempat orang Melayu paling merempat sekarang. Baru pergi ke tempat-tempat bandar-bandar, ada 15 bandar-bandar besar di Perak tu. Saudara-saudara, semua bandar-bandar ini kecuali satu, semuanya hari ini dibenangi oleh Pakatan Rakyat. Dan bandar-bandar itu adalah bandar-bandar yang standing dengan Jinjang, dengan Kepung, dengan Sungai Besi. Itu juga wilayah persekutuan. Mana-mana tempat yang hebat-hebat yang dibenangi oleh Pakatan Rakyat sama DAP PAS Keadilan, di situ rakyat semuanya mendapat kemudahan. Tapi tempat-tempat yang Melayu masih lagi pegang kepada Pertubuhan Kebangsaan Melayu, di situlah mereka yang paling miskin, yang paling taif, yang buruk sekali. Jadi itu apa nak kita harapkan lagi?
Hari ini saudara-saudara, mereka telah terbukti terlibat dalam berbagai-bagai gejala. Itu sebab pada 9 hari bulan Julai ini kita ajak semua orang bera, dengan temeluhnya, dengan bera je datang pergi Kuala Lumpur nak khabar kepada rakyat pilihan raya yang ke-13 ini, pilihan raya dalam bulan pilihan raya kehendak tuntutan Rajab untuk kita berubah. Ya. Itu saja saudara-saudara, Isra Mi'raj mengajak kita berubah. Daripada 5 waktu sepatut kita sembahyang, maka Allah ada 50 waktu, maka Allah katakan umat Islam ni sembahyang 5 waktu sahaja, tapi pahalanya aku bagi 50. Ini perubahan yang besar yang Allah hendak, ya. Jadi kita tengok bagaimana ketuanan Melayu merosakkan orang Melayu, merosakkan Islam, dan itulah yang dijadikan sebagai asas untuk bergerak hari ini, yang tidak ada dalam Islam. Tadi saya baca ayat dia, ada hadis dia. Nabi Muhammad bersabda dalam bab ini, laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah atau kama qala. Apa kata Nabi Muhammad? Bukan daripada kalangan kami mereka yang hidupnya, matinya, perjuangannya kerana bangsa dia. Nabi Muhammad tak mengaku umat. Bahkan sebelum Nabi Muhammad wafat, salah satu soalan yang dia tanya bagi nak menjelaskan supaya tidak ada sahabat dia yang bergerak di atas nama ketuanan bangsa dia, Nabi Muhammad bertanya, sepeninggalan aku besok, kata dia, Allah akan lantik orang-orang menjadi pemimpin kamu. Mereka di kalangan orang yang hitam legam, kata dia, yang kulitnya hitam legam, yang rambutnya macam tangkai-tangkai anggur. Adakah kalian mau terima dia sebagai pimpinan kalian? Ni Allah cari orang yang sebegitu untuk memimpin negara, ya. Orang tu warak tapi kulitnya hitam legam, rambutnya macam tangkai anggur. Apa kata sahabat? Demi Allah dan Rasul, kami akan terima dia sebagai pemimpin kami. Maknanya Rasulullah jelas tidak ada sahabat dia yang ada elemen-elemen ketuanan bangsa. Kita sembahyang 17 rakaat satu hari satu malam. Sebelum kita sembahyang, kita buat janji dengan Allah. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak ada lain lagi. Hari ini ketuanan Melayu telah pun menukarnya. Sesungguhnya hidupku, matiku, perjuanganku kerana kerih aku. Sudah bayangkan? Itu yang menyebabkan dia boleh rampas hak rakyat negeri Perak. Sebagaimana yang Najib beritahu kepada pemuda belia di Putrajaya minggu lepas. Minggu lepas dia beritahu belia-belia di Putrajaya. Dia ajak belia ini, mari kita pertahankan Putrajaya. Dia dah tak dapat nak harap lagi dah dengan pertubuhan kebangsaan nak bertahan ke Putrajaya. Terpaksa arakkan budak-budak muda. Terdahulu daripada itu, dalam perasmian perhimpunan yang ke-61 UMNO, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, apa Najib kata? Kita akan pertahankan Putrajaya hatta sampai berkecai tulang dengan daging. Kalau Putrajaya tu pak saudara dia punya, tak apa, ya. Dia akan bertahankan. Adakah Putrajaya tu kepunyaan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu? Dah. Kalau rakyat nak pilih parti A jadi kerajaan, itulah yang akan mengurus. Kalau kerajaan tak suka dengan A, macam mana di Amerika, di Australia, Kanada, juga di Eropah, dia tak suka A, dia buang A, dia pilih B, dua Putrajaya tu tak apa. Tak, ini dia dah. Dia tak dulu, kini sama lama dia punya. Jadi hari ini dia sebut dia akan bertahan ke Putrajaya hatta berkecai tulang dan kulit. Dan dia kotakan apa dia kata. Dia pergi ke negeri Perak pada bulan Februari 2009. Dia gunakan MR, dia gunakan tiga itu, dia panggil BPR, hari ini SPRM. Dia gunakan polis, dia gunakan kehakiman, dia gunakan SPR untuk rampas kerajaan. So saya nak bayangkan, kami dalam Dewan Undangan Negeri 6 jam. Masa tu speaker masih lagi Pakatan Rakyat. Saya telah diterajang keluar kerana surat watikah saya sebagai Menteri Besar tidak dimansuhkan sampai hari ini. Masih lagi sah. Ketika itu mereka datang, ya, Najib Razak datang ke istana, yang menyebabkan tuanku keluarkan surat watikah nombor 2 kepada Menteri Besar nombor 2. Jadi hari ini di Perak ada 2 surat watikah pelantikan.
Yang satu belum dimasukkan, tu saya punya. Ada saya simpan rumah lagi. Tak dimasukkan. Kita ni nak suruh tukang kebun nak berhenti pun sebelum kita lantik tukang kebun baru. Kita kena berhentikan tukang kebun pertama, betul tak betul? Baru lantik tukang kebun yang kedua. Itu tukang kebun. Ini menteri besar, terajang macam tu, lantik menteri besar baru. Surat watikah saya masih ada. Tak apalah, itu kerja dia. Ya. Tapi nak beritahunya, dia akan bertahan dengan Putrajaya sampai berkecai tulang dan kulit. Sampai tengok dia perak, itulah yang dia buat.